Korang pernah patah hati tak? Tipulah kalau tak pernah kan. Kena tinggal awet, kena bully kat sekolah. Lepas tu apa yang korang impikan tak menjadi, apa yang korang plan doesn't go as planned. Kan? Semua orang pernah patah hati. Jadi korang kena tengok video ni. Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to another video. If you guys are new here, I'm Aiza or Video Mom. In today's video, I'm going to share with you guys my review on this book, which is Ubah Patah Hati Jadi Prestasi, written by Adin Abdul Kadir and Dwi Switnyo. So stay tuned. Kenapa saya sangat-sangat suka buku ni? Sebab saya rasa ia membangunkan jiwa, memberi saya inspirasi dan motivasi. Saya mengalami banyak kejadian patah hati, penceraian, masalah kewangan, cita-cita yang tak kesampaian. Bila saya baca buku ni, saya terfikir juga, kenapa dulu tak ada buku macam ni? Kalau tak, sangat-sangat boleh membantu saya. Jadi hari ni saya nak berkongsi dengan korang semua poin-poin yang saya sangat suka. Saya harap bermanfaat dan membantu anda juga. Pertama sekali saya nak ulas mengenai kulit buku. Sangat cantik. Saya sangat suka warna peach macam ni. Lepas tu ada ilustrasi manusia dekat sini, lelaki dan perempuan. Tengok ada tumbuh-tumbuhan kat sini, sangat comel bagi saya. Lepas tu kat belakang ada carta hati dan prestasi. Okay, korang tengok situ. Saya sangat suka design minimalistik macam ni. Okay, dalam buku ni ada 13 bab, iaitu hati-hati dengan hati, cinta melukakan, sakit hati menjadi rezeki, tak semua kawan adalah kawan sebenar, tak semua lawan kekal lawan, keluarga sumber kekuatan, yang patah tumbuh yang hilang berganti, kembangkan potensi diri, cita-cita setinggi angkasa, jalani hidup berkualiti, raih prestasi yang diberkati, semakin dekat dengannya, menghargai nilai waktu, rahsia yang mencepatkan kejayaan. Secara peribadi, saya rasa ada dua jenis manusia. Manusia jenis pertama, kalau patah hati, mereka akan menyerah kalah. Macam tu je. Jenis manusia yang kedua, bila dia patah hati, dia akan bangkit semula. Jadi kita semua nak jadi manusia yang jenis kedua kan. Jadi saya harap perkongsian saya hari ini boleh membantu anda semua. Dalam buku ni, ada ilustrasi, ada gambar-gambar yang sangat-sangat cantik. Gambar-gambar alami lah, gambar alam kan macam ni. Lepas tu ada kata-kata mutiara dekat situ. Okay, saya tunjukkan lagi. Okay, sangat cantik Di hujung setiap bab ada satu kotak yang penulis tulis khas untuk inspirasi hati. Jadi ayat-ayat ni adalah ayat-ayat inspirasi. Macam ni. Saya harap korang boleh tonton video ni sampai ke akhirnya sebab saya ada pengumuman yang menarik. Okay. Salah satu inspirasi hati yang saya nak kongsikan dengan korang semua. Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Hanya tingkah laku bodoh kita yang membuat diri kita menjadi kotor. Milikilah prinsip hidup supaya kita dapat menjaga diri sendiri daripada kebodohan yang boleh merosakkan diri sendiri. Okay, saya nak kongsikan isi yang lain. Dekat sini penulis menceritakan betapa kita kena teruskan hidup. Sebab teruskanlah hidup demi kehidupan kita sendiri dan demi menghormati mereka yang telah berjuang untuk kebahagiaan kita. Bila kita rasa nak menyerah kalah, bila kita rasa bila dah tak tahan, kita rasa macam dibelenggu terlalu banyak masalah, kita rasa nak bunuh diri dan sebagainya, jangan hanya fikirkan patah hati tu, jangan hanya fikirkan diri kita sendiri. Sedangkan banyak lagi orang yang sayangkan kita, berbaloi untuk bertahan kerana orang-orang yang sayangkan kita. Yang ni ada ilustrasi lagi, ada gambar. Apabila kita kehilangan sesuatu, jangan sampai kita kehilangan yang lain. Tetaplah berjuang untuk meneruskan kehidupan. Walaupun sakit dan pedih itu masih terasa, kita perlu melawan rasa sakit itu demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dekat Instagram saya ada share beberapa muka surat dekat review saya dekat situ. Tapi sekarang saya nak kongsi lebih banyak lagi lah. Sakit hati menjadi rezeki. Dekat sini penulis menceritakan tentang ejekan yang sebenarnya kita boleh gunakan untuk membaiki diri, untuk membangunkan diri. Ingatlah, orang lain boleh saja menghina dan merendahkan kita, tetapi kita seharusnya menjadikan ejekan itu sebagai pembakar semangat untuk kita terus berjuang. Hidup ini pasti berputar sekiranya kita mahu
bekerja keras dan tidak jemu berjuang. Jangan sampai tenaga negatif yang datang daripada luar menjadikan kita berasa kedil, bersangka baik bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan masa depan yang terbaik. Oleh itu, sentiasalah berfikiran positif di saat yang sukar sekalipun. Ya, memang susah nak ada positive thinking all the time, tapi sebab itulah gunanya kita baca buku macam ni. Bila kita down, kita teringat kita pernah baca buku ni dan kata-kata motivasi yang penulis tulis di dalamnya. Bila kita rasa nak fikir benda negatif je, kita terus counter back. Mulakanlah dengan memahami segala sesuatu di dunia ini. Pasti ada yang dapat kita kendalikan dan ada juga yang tidak dapat kita kendalikan. Di sinilah kita perlu bertawakal setiap masa. Kita tidak lepas daripada berserah kepada Allah. Pada saat kita tidak mampu mengendalikan sesuatu, maka Allah yang akan mengendalikannya untuk kita. Dekat sini saya buat refleksi diri. Okey, saya nak cerita sikit lah dengan korang. Masa anak saya Tadika, disebabkan dia adalah antara pelajar yang paling kecil saiznya antara kawan-kawan sebaya. Bila saya hantar anak je, saya rasa takut dia kena bully dan sebagainya. Dan benda tu betul-betul terjadi tau. Apa orang kata? Law of attraction. Bila kita, itu yang kita fikir, itulah yang Allah kadang-kadang jadikan. Lepas tu, saya belajar jugalah untuk menyerahkan kepada Allah. Saya bertawakal. Bila saya drive balik tu, saya cakap dengan Allah, saya serahkanlah segala urusan anak saya dekat sekolah kepada Allah. Ada juga dimuatkan hadis-hadis dalam buku ni yang bertepatan dengan topik yang dibincangkan dalam setiap bab. Saya ada kongsikan helaian muka surat ni dekat IG story. Ramai yang suka. Bila kita fikir kan, kita ni macam rakyat marhen. Siapalah kita, sebab tu kita kena uji dan sebagainya kan. Tapi korang jangan lupa, Nabi-Nabi yang telah dijanjikan syurga buat mereka pun kena uji. Yang ni di bawah bab keluarga sumber kekuatan. Okey, nombor 1, Nabi Adam diuji dengan anak yang membunuh adik kandungnya sendiri. Nabi Nuh dikhianati dan ditolak dakwahnya oleh isteri dan anak kandungnya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapa sendiri yang menyembah berhala, kemudian diuji lagi apabila terpisah dengan anak dan isterinya bertahun lamanya. Nabi Ismail membesar tanpa kasih sayang seorang ayah sejak daripada lahir. Nabi Yaqub sejak kecil lagi adik-beradiknya iri hati dengannya. Apabila sudah berkahwin dan punya anak, anaknya pula saling berdengki-mendengki hingga mahu membunuh satu sama lain. Nabi Yusuf dicemburui adik-beradik sendiri, dibuang oleh abangnya hingga dia terusir daripada keluarga sejak kecil. Akhirnya membesar seorang diri di negara asing. Nabi Musa sejak lahir terpisah dengan ibunya, dibesarkan pula oleh keluarga angkat yang terkenal jahat iaitu Fir'aun. Setelah dewasa terpaksa berhadapan dengan tentangan keluarga angkat yang membesarkannya sejak lahir. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, hanya ada ibu, membesar tanpa kasih sayang ayah. Tidak cukup dengan itu, difitnah kerana lahir tanpa bapa dan mendengar kutukan orang terhadap ibunya. Nabi Muhammad pula yatim piatu sejak kecil, tak pernah melihat wajah ayahnya, hanya sebentar sempat bersama ibunya. Apabila dibesarkan oleh datuknya pula meninggal tidak lama selepas itu. Semasa awal dakwah ditentang pula oleh bapa saudara sendiri. Selepas berkahwin, selang beberapa tahun meninggal pula isterinya. Dikurniakan anak lelaki 3 orang, namun kesemuanya meninggal dunia. Masya Allah, subhanallah. Besarnya ujian para Nabi ni kan. Siapalah kita? Disebabkan ujian-ujian yang besar macam ni lah, Allah dah siap-siap pilih para Nabi ni jadi penghuni syurga. Poin dalam bab 6 yang patah tumbuh yang hilang berganti ni, saya sangat suka juga. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu satu kerja yang buang masa dan sia-sia. Setiap orang ada jalan hidup dan takdir yang berbeza. Jangan menyempitkan definisi berjaya hanya dengan tayangan di laman sosial. Di situ semua orang ingin menunjukkan sesuatu yang indah belaka. Hakikatnya di sebalik itu ada aib celah, kepahitan dan kekurangan yang kita tidak tahu. Jadilah diri kita sendiri. Kalau korang tengok dekat IG story saya selalu berkongsi tentang anak, tentang suami. Tak semestinya rumah tangga saya tak diuji. Tak semestinya anak saya hari-hari good boy je. Jadilah diri korang sendiri. Jangan asyik bandingkan kehidupan orang lain dan korang, sebab kita semua menjalani hidup yang berbeza. Betapa memotivasikan buku ni. Sepanjang pembacaan saya banyak ambil masa untuk buat refleksi diri. Dia merangsang kita untuk berfikir. Dan berita baik yang saya nak kongsikan pada anda semua ialah saya nak hadiahkan satu naskah buku ni kepada korang. Harga dia
RM40 Semenanjung, RM43 Sabah dan Sarawak. Video ni memang Putih Press yang sponsor, tapi buku-buku yang saya nak hadiahkan pada korang, saya beli sendirilah sebab saya sangat suka buku ni. Saya pun nak berkongsi manfaatnya. To join this giveaway, all you guys have to do is like this video, share this video on your Facebook or Instagram and tag me. Also tag 3 of your friends, and I'll choose the winner using the Wheel of Fortune. Yeah, good luck, all the best. Saya nak berterima kasih sangat kepada Putih Press sebab dah hantar buku ni untuk saya ulas. Saya sangat-sangat suka buku ni sampai saya bagi rating 10 star. Tak pernah tak. Dan yeah, I guess that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this. I hope you guys get something out of it. Don't forget to follow all the steps to win 1 copy of this book. I'll see you in my next one. Bye. Assalamualaikum. I'm hosting this contest until 15th of May, 11:59 p.m.